Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Izalatu al-Iltibas fi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifas, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilang. Jazahumullahu anna khaira. Kita siri yang ke-12, kan, daripada pengajian kitab Izalatu al-Iltibas. Kita muka surat berapa? 47 baris. Baris yang ketiga. 1, 2, 3. Imma tu. Bawah lagi ya. Fa'in ada an qurbin. Baik. Kita kena ambil daripada atas semula. Al-mabahathu tsani, perbahasan yang kedua. Fi inqita'i damil mustahadati ba'da al-wudu'i wa qabla as-salah. Pada membincangkan tentang berhentinya darah perempuan mustahadah selepas daripada berwuduk dan sebelum daripada sembahyang. Okey. Sekarang ni kita kena faham, kita telah masuk dalam perbincangan perempuan mustahadah, yang mana seorang perempuan yang darah haid dia melebihi 15 hari tanpa berhenti, ataupun darah haid dia melebihi 15 hari berhenti sebelum hari yang ke-15, tetapi berhenti datang balik, berhenti datang balik. Dia kalau berhenti datang balik, siapa ke lepas daripada 15 begitu juga, maka dia juga dalam kategori dia mustahadah. Okey, ingat tak gitu? Jelas Okey. Secara mudahnya, perempuan mustahadah adalah perempuan yang datang darah lebih daripada 15 hari tanpa berhenti. Maka perempuan mustahadah, apa yang diwajibkan kepada dia sebelum daripada dia sembahyang? Yang pertamanya, dia kena beristinja. Sama ada beristinja dengan air ataupun beristinja dengan batu ataupun seumpama batu. Yang keduanya adalah dia kena letakkan kapas dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kalau kapas saat itu tidak menyakiti dia. Yang keduanya adalah kalau dia saat itu tidak berpuasa. Tapi kalau meletakkan kapas menyakiti dia, ataupun dia saat ni itu berpuasa, maka ketika tu tidak wajib dia letak kapas. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiganya, kalaulah masih lagi belum mencukupi letak kapas, maka ketika tu kena baluk. Okey, boleh faham tak? Kena baluk. Baik, bagi orang yang letak kapas menyakiti dia ataupun dia berpuasa, maka ketika tu dia kena baluk. Okey, boleh faham kan? Waktu ketika tu dia kena baluk. Pada asalnya tidak wajib baluk. Pada asalnya tidak wajib baluk, melainkan apabila diperlukan baluk. Maksudnya kalau darah banyak lagi, maka kena baluk. Kalau memada dah, letak kapas darah dah tubik dah, maka adakah wajib baluk ketika tu? Tidak. Okey, berapa dah? 3. Lepas tu mesti dia kena segera berwuduk. Lepas daripada berwuduk, mesti dia kena sembahyang selalu. Tidak boleh dia tunggu-tunggu. Okey, boleh faham? Tidak boleh dia tunggu-tunggu. Mesti dia kena segera sembahyang. Lepas tu, satu, mesti dia kena buat perkara tersebut setelah daripada masuk waktu sembahyang. Satu wuduk hanya untuk sembahyang fardu sahaja. Okey, kena ingat tak? Ingat tak tu? Masuk sembahyang yang lain, kena buat gitu pula. Masuk sembahyang yang lain, kena buat gitu pula. Dia susah sikit. Tapi tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Adil. Apabila kita susah di dalam beribadat kepada dia, maka banyak ganjaran pahala yang dia akan bagi. Okey. Ni perbahasan yang kedua yang kita nak bincang ni adalah perbahasan
perempuan mustahadah tiba-tiba darah berhenti. Perempuan mustahadah darah dia berhenti. Apabila darah dia berhenti, perhati molek, apabila darah dia berhenti, maka diwajibkan kepada dia mengambil wuduk semula. Faham? Sebab benda wajib kepada dia mengambil wuduk semula kerana wuduk tadi itu diberikan kepada dia, dimaafkan kepada dia kerana darurah. Okey, boleh faham? Apabila darah berhenti, maka pada zahirnya penyakit dia sembuh, dan pada zahirnya darah tu tidak akan kembali semula. Maka apabila pada zahirnya begitu, dia mesti kena ambil wuduk balik. Dia kena basuh kemaluan, ambil wuduk semula. Wuduk tadi tak jadi, sebab darah telah berhenti. Okey, boleh faham? Kalau darah tidak berhenti, dia sembahyang dalam keadaan gitu lah. Dia sembahyang dalam keadaan gitu, tiba-tiba lepas daripada selesai sembahyang, darah berhenti. Okey, selesai sembahyang dia. Selesai sembahyang dia. Ni sebelum daripada dia sembahyang. Sama ada tengah ambil wuduk ke, darah berhenti lepas daripada ambil wuduk ke. Bila darah berhenti, maka kata ulama, kata boleh nak buat kesimpulan, lepas tu kita baca. Apabila darah berhenti, maka wajib dia kena bersuci semula. Apabila wajib kena bersuci semula? Kerana ihtimal sembuh dah. Hak yang diberi izin dia tadi tu berwuduk, sembahyang dengan wuduk tersebut walaupun darah duk terbit melalui kemaluan dia, sedangkan ia membatalkan wuduk kerana dalam keadaan darurah. Apabila dia sembuh dah, ihtimal sembuh dah, dan asalnya darah tidak akan kembali semula apabila dia berhenti. Okey, boleh faham? Maka ketika tu mesti dia kena ambil wuduk semula kerana dia mampu mengambil wuduk dalam keadaan tidak berhadas. Maksudnya tidak berkekalan hadas keluar. Okey, boleh faham? Boleh faham tak Zul? Okey. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Kalau darah berhenti kena ambil wuduk semula. Wuduk tadi tak jadi. Tapi ingat sebelum daripada sembahyang. Kalau lepas daripada sembahyang, maka selesai dah. Okey, jelas Satu. Yang keduanya, ada orang puang, tengok, ada orang puang yang mana darah dia pernah berhenti sebelum ni dan datang balik. Maksudnya ni bukan kali pertama darah istihadah dia berhenti. Lepas dah berhenti, lepas tu datang semula. Kita boleh faham? Maksudnya apabila pernah berlaku darah istihadah berhenti dan datang semula, berarti molek apabila pernah berlaku darah istihadah dia berhenti dan datang semula, maka perempuan tu dinamakan sebagai perempuan yang beradab. Darah istihadah dia berhenti, lepas tu datang semula. Jelas tak? Jelas. Apabila beradab darah istihadah dia berhenti dan datang semula, maka kita kena tengok tempoh berhenti tu lama mana hak sebelum ni. Kalau tempoh berhenti tu sebelum daripada datang semula, telus untuk sembahyang dan bersuci. Bersuci ni kalau dia perlu berwuduk, maka kira berwuduk. Kalau dia perlu mandi wajib, kena kira mandi wajib. Telus tak tempoh bersuci dengan sembahyang. Tempoh bersuci katakanlah dia kena ambil akhaffi mungkin. Serengkah-rengkahnya. Katakanlah ringkasnya kalau berwuduk 1 minit. Sembahyang 5 minit. Jadi tempoh berhenti tu cukup tak 6 minit. Sebelum daripada ni. Kalau tempoh berhenti cukup 6 minit, maka apabila berhenti je kali ni, maka wajib dia kena ambil wuduk semula juga. Sama dengan tadi. Sebab apa dia? Sebab tempoh yang sebelum ni berhenti sempat untuk dia bersuci dan sembahyang. Okey, boleh faham? Maka ketika mana sempat dia bersuci dan sembahyang, bermakna dia mampu untuk mengerjakan sembahyang dengan sempurna di dalam waktunya, maka tidak boleh dia nak buat sembahyang di dalam waktunya tanpa taharah yang sempurna. Tadi taharah ketika dia berwuduk, lepas tu sedang dalam masa yang sama darah tubik, sempurna tak taharah dia saat itu? Tidak sempurna. Sebab dia adalah daimu al-hadath. Okey, boleh faham? Oleh kerana dia mampu untuk mengerjakan ibadat dengan sempurna. Maksudnya ibadat dengan taharah yang sempurna dalam waktu. Maka sebab itulah benda yang dia buat tadi tu tak jadi. Mesti kena ambil wuduk semula. Okey, boleh faham? Berapa dah? 2. Yang ketiga, hak lepas dah, berarti molek hak lepas dah memang berhenti, lepas tu mari balik. Berhenti, lepas tu
mari balik. Cuma di antara tempoh berhenti dan mari balik itu tidak sempat pun tempoh untuk bersuci dan sembahyang. Berhenti 2 minit je. Kita khabar dah. Sembahyang kalau Zuhur 4 rakaat 5 minit, berwuduk seminit. Okey, boleh faham kan? Jadi semua sekali berapa minit ya? 6 minit. Jadi waktu lepas dia memang berhenti tapi datang semula. Tempoh berhenti dengan datang semula saat itu tidak sempat pun dalam 6 minit lebih kurang. Hanya tempoh berhenti 2 minit saja. Okey, kalau begitu adat dia, apabila berhenti hak ni, maka dia boleh terus sembahyang dengan wuduk tersebut tanpa perlu mengambil wuduk semula. Okey, boleh faham tak? Zul nampak tak Zul? Okey, ana buat sekali lagi. Sebab ni benda hak yang payah. Banyak kali tak apa benda hak yang payah, banyak kali tak apa kita sebut benda hak yang payah. Dan benda hak yang benda ni sebenarnya bukan payah bagi orang hak yang mula belajar, bukan bagi orang hak yang biasa belajar kitab fiqh sekalipun payah nak faham masalah ni. Faham? Jadi apabila benda tu payah kita ulang banyak kali. Idza takarrara taqarrar. Apabila berulang dia akan tetap. Dia akan tetap. Sebab itulah kita banyak kan kita pandai cakap sebab dia, sebab mak kita duk ajar setiap kali duk ulang. Mak, ni gelah. Mak, gelah mak. Gelah mak pinggang. Gelah. Duk ulang-ulang sampai kali ni mak dak tukar dah pinggang dan gelah. Ke tukar lagi mak? Tukar lagi. Tukar kena Ami ajar pula. Baik. Ami tukar tak lagi? Tak dah. Ya ke tak? Tukar tak lagi mak ngayah? Tak. Takut tukar lagi. Baik. Jadi wak segar. Ngatuk kan. Okey, ana ulang sekali lagi. Sekarang ni kita kena ingat antara perkara yang membatalkan wuduk adalah keluar sesuatu daripada kemaluan. Keluar darah daripada kemaluan ia membatalkan wuduk. Tetapi bagi perempuan mustahadah, berarti balik. Bagi perempuan mustahadah, wuduk dia tidak terbatal dengan keluar darah istihadah kerana mana? Kerana benda tu tidak boleh nak elak dah. Faham lagi? Benda tu tidak boleh nak elak dah. Boleh nak elak tak? Tak boleh nak buat mana? Maka dimaafkan untuk dia. Dia sebenarnya hak yang kita bincang ni bukan hanya khusus kepada perempuan mustahadah. Bahkan setiap orang yang daimul hadas hukum dia sama. Orang kecil dedah duk tubik air kecil sokmo, tiba-tiba ada tempoh berhenti. Okey, lagu mana perlu dia kena buat. Sama je sebenarnya. Okey, sekali lagi. Sekarang ni biasanya kita kata perempuan mustahadah keluar darah. Pada asalnya keluar sesuatu daripada kemaluan ia membatalkan wuduk. Tapi perempuan mustahadah dimaafkan bagi dia. Ia tidak membatalkan wuduk. Tapi dengan syarat jangan menunggu tempoh masa yang lama lepas daripada berwuduk untuk menyedikitkan hadas, untuk mengurangkan hadas. Kalau sepatutnya lepas daripada berwuduk di sembahyang lalu tiba-tiba dia lambat sembahyang 5 minit jadi hadas banyak dah situ banyak. Sedangkan boleh dia menyedikitkan mengurangkan hadas tapi dia tidak mengurangkan hadas maka batal taharah dia. Ingat tak kita cerita sebelum ni kan? Okey. Sekarang ni bagi perempuan yang keluar darah istihadah, wuduk dia tidak batal. Dimaafkan untuk dia. Jelas tak? Kerana dia adalah orang yang menghadapi suatu benda yang tidak boleh dia nak elak dah. Dia adalah orang yang mempunyai darurah ketika tu. Maka dimaafkan untuk dia. Walaupun darah sedang keluar daripada kemaluan dia setelah daripada dia berwuduk ataupun ketika dia sedang berwuduk. Wuduk dia tidak batal. Okey je lah. Tiba-tiba, lepas daripada dia berwuduk, sebelum daripada dia sembahyang, ataupun ketika dia sedang berwuduk, ataupun ketika dia sedang sembahyang, yang penting jangan lepas daripada sembahyang. Boleh faham? Jelas tak? Okey, sebelum daripada sembahyang ataupun tengah sembahyang, tak selesai lagi sembahyang, tiba-tiba darah berhenti. Okey, apabila darah berhenti, kata ulama, wuduk hak yang diambil saat itu tak jadi dah. Sebab apa tak jadi dah? Sebab tak ada dah darurah pada dia. Okey, boleh faham? Tak ada dah. Dan apabila darah berhenti, pada zahirnya dia telah mengalami kesembuhan ataupun dia telah sembuh. Okey, boleh faham? Apabila darah berhenti, pada asalnya kembali semula ke tak ada darah? Pada asalnya apabila darah berhenti, dia tidak kembali semula. Sebab kembali semula adalah benda yang baharu. Okey, apabila begitu keadaannya, jadi boleh tak dia nak guna wuduk yang diambil dalam keadaan dia keluar hadas tadi untuk dia sembahyang? Boleh tak dia nak guna wuduk tersebut untuk dia sembahyang? Tidak boleh.
Kerana dia mampu untuk mengerjakan sembahyang dalam keadaan sempurna taharahnya. Kenapa dia nak pakai taharah darurah? Okey, ketika tu tak boleh dia pakai taharah tersebut, mesti dia kena berwuduk semula. Okey, basuh kemaluan dia ataupun istinja dengan tisu dan seumpamanya, maka dia pun ambil wuduk semula. Okey, boleh faham? Jelas tak? Faham tak, Mi? Kalau dia tak ambil wuduk semula, dia sembahyang dengan wuduk tadi, sah tak sembahyang dia? Tak sah. Sembahyang dia tidak sah. Okey, jelas ha? Yang pertama. Yang kedua, orang ni darah istihadah dia berhenti. Cuma sebelum daripada ni, kita tengok sebelum ni. Sebelum ni pernah dah berhenti, lepas tu mari balik. Sebelum ni pernah berhenti dan mari semula. Okey, kalau sebelum ni pernah berhenti mari semula, kita kena tengok pula sekali lagi. Tengok benda lagi. Benda. Tempoh berhenti dengan mari balik. Cukup tak tempoh bersuci dan sembahyang? Faham tak lagi? Cukup tak tempoh bersuci dan sembahyang? Okey, bersuci, katakanlah bersuci tu wuduk. Lepas tu sembahyang zuhur. Sebagai contoh. Berwuduk, lama mana Zak berwuduk? Rengkah. Seminit. Sekarang ni kan tak ada darah Zul. Zul, faham tak? Darah ada tak lagi? Perlu sumbat lagi ke? Tak dah. Tu dia. Okey. Soalan nanti kita akan tengok lagi ya. Kita akan tengok soalan lagi. Sebab kita nak fokus kepada benda yang kita nak bincang. Anda malah tengok soalan lagi. Okey. Sekarang ni, kalau pernah sebelum ni berhenti, datang balik. Okey. Ni apabila berhenti, apabila sebelum ni pernah berhenti, datang balik, ni kemungkinan yang kuat berhenti, datang balik. Sebab hak yang sebelum ni menjadi alamat tanda bahawasanya hak yang berhenti dia akan datang semula. Okey, boleh faham? Maka kita kena tengok sebelum ni berhenti lama mana. Kalau tempoh berhenti sebelum daripada ni cukup untuk dia berwuduk dan sembahyang. Contoh sembahyang zuhur 5 minit, berwuduk seminit. Kalau perlu mandi wajib, sebagai contoh, kalau perlu mandi wajib, maka kena kira tempoh mandi wajib. Okey, mandi wajib kita kata 3 minit, 7 minit. Kalau tak ada mandi wajib, berwuduk saja, maka kira berwuduk dengan sembahyang. Berapa semua sekali? 6 minit. Okey, sebelum ni tempoh berhenti dia lebih daripada 6 minit. Okey, boleh faham? Maka hak ni apabila dia berhenti, maka batal taharah sebelum daripada ni. Wajib dia kena buat semula. Kerana benda? Kerana walaupun darah akan datang balik, kerana dia mampu untuk mengerjakan solat dengan suci yang sempurna dalam waktu. Betul? Dia mampu untuk mengerjakan solat dengan suci yang sempurna di dalam waktu. Okey, boleh faham? Dia tidak suci yang sempurna. Suci yang sempurna ni maksudnya betul? Wuduk yang tidak ada berlaku perkara yang membatalkan. Jelas tak Zul? Okey, bagai. Berapa dah? 2. Yang ketiga, sebelum daripada ni, sebelum daripada ni memang berhenti. Tapi tempoh berhenti tu sekejap je, tidak telus pun untuk dia untuk bersuci dan sembahyang. 2 minit, seminit je berhenti, mari mula. Ni berhenti. Okey, dia boleh terus mengerjakan sembahyang dengan wuduk yang diambil ketika darah keluar tadi. Kerana berhenti saat itu tidak mencukupi untuk dia sembahyang dalam keadaan dia tidak berhadas dan menanggung najis. Boleh faham Zul? Jelas tak Zul? Faham? Okey, faham. Baik. Berapa dah? 3. Dalam 3 ni ada pecahan lagi. Perhati molek. Ana akan cuba buat pecahan. Yang pertama tadi kita kata orang puan ni baru kali pertama datang istihadah. Sampai ke hari yang ke-18 tiba-tiba darah berhenti. Jadi sebelum ni tak ada panduan lagi lah berhenti ke datang semula. Sebab ni kali pertama. Okey, boleh faham? Kali pertama berlaku darah istihadah. Maka apabila darah berhenti pada hari yang ke-18, tadi dia ambil dah wuduk ketika darah sedang keluar. Dia sumbat dah apa semua sekali. Maka apabila darah berhenti, dia kena buang balik kemaluan. Sebab dia mampu untuk sembahyang dalam keadaan tidak menanggung najis dan tidak berkekalan hadas. Okey, boleh faham? Maka dia kena berwuduk dengan sempurna dan sembahyang dalam keadaan dengan sempurna taharah dia. Jelas tak? Faham tak gitu? Okey, jadi wuduk tadi batal ke tak? Batal. Acu nak siap, acu nak pergi bilik air nak pecah, tiba-tiba tubik semula darah. Faham? Sepatutnya dia kena ambil wuduk. Tiba-tiba dah nak ambil wuduk, datang balik. Maksudnya, tempoh berhenti hingga datang balik darah. Ni kali pertama berlaku kan? Tempoh berhenti hingga datang balik darah, tidak sempat pun dia bertaharah
dan tidak sempat pun tempoh untuk dia sembahyang. Maka ketika tu boleh dia meneruskan sembahyang dengan wuduk tadi. Faham tak Zul? Faham tak Min? Sekali lagi ya. Sekarang ni apabila darah berhenti, maka wajib dia kena ambil wuduk semula kan? Acu nak ambil wuduk semula dalam 2 minit je baru. Tiba-tiba tubik rasa, tubik mula darah. Maka tidak perlu dia ambil wuduk, bahkan boleh dia sembahyang dengan wuduk tadi. Kerana darah tubik semula. Jelas tak Zul? Okey, yang pertama. Yang kedua, sama juga dengan masalah hak tadi. Hak tadi kan ni. Hak yang lepas dah berhenti darah, hak lepas dah berhenti dan datang semula. Tempoh datang semula saat itu telus untuk bertaharah dan bersuci. Hak lepas dah setengah jam berhenti. Okey, telus tak? Jadi hak ni apabila berhenti, wajib dia kena ambil wuduk semula. Acu nak ambil wuduk, 2 minit je berhenti, tiba-tiba datang darah balik. Maksudnya, datang darah balik menyalahi yang sebelum daripada ni. Okey, boleh faham? Maka ketika tu tidak perlu dia ambil wuduk semula, bahkan terus dia sembahyang dengan wuduk tadi. Jelas tak? Jelas? Ha? Jelas tak Zak? Zak faham? Alhamdulillah. Berapa dah? Ketiga. Hak tadi kita kata ke mana? Hak tadi. Dia boleh sembahyang dengan wuduk tersebut. Bagi orang hak yang, kata molek, hak yang darah dia berhenti datang semula, tempoh berhenti dan datang semula sebelum daripada ni, tidak sempat pun tempoh bersuci dan berwuduk. Sebelum ni memang berhenti mari mula, tapi 2 minit je. Jadi, hak ni apabila berhenti, dia boleh teruslah sembahyang dengan wuduk tersebut. Tiba-tiba, berarti molek, tidak ada nak sembahyang lagi. Daripada tempoh berhenti sampai ke sekarang, 10 minit dah tubik lagi darah. Maka ketika tu wajib dia kena berwuduk semula. Satu. Yang kedua, dia semayang dah. Okey, dia semayang dengan wuduk tadi. Darah berhenti. Dia kata lepas dah berhenti 2 minit je, okey, tak ada masalah, darah dah bagi mula lepas ni. Dia pun semayang. Lepas daripada semayang, darah tak mari. Baru ni 2 minit ni 10 minit. Lepas dia semayang dah darah tak mari. Maka ketika tu wajib dia kena ambil wuduk semula dan qada balik sembahyang, ulang balik sembahyang tersebut. Kerana benda? Kerana ternyata sembahyang dia batal. Perhati molek. Ternyata sembahyang dia batal. Sebab apa sembahyang dia batal? Kerana dia menggunakan wuduk dalam keadaan darurah, sedangkan dia saat itu mampu untuk bersih dengan sempurna. Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak Zul? Pembahagian dia. Jelas Okey. Cuba kita baca benda yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Katanya, kita cerita bab beradat dan sama juga, kita nak sebut segi sebelum kita baca. Sama juga, takut kita bolok lagi. Sama juga kalau tidak pernah beradat. Cuma orang yang berpengetahuan khabar kepada dia. Orang yang pandai khabar. Darah mu kalau berhenti mari mula, biasa gitu. Aku cek ni. Darah mu kalau berhenti mari mula. Dan tempoh dia berhenti dan mari mula saat itu, telus untuk bersuci dan taharah. Maka dia mengambil hukum yang sama. Berhenti mari mula, tak telus untuk bertaharah. Juga dia mengambil hukum yang sama dengan adat dia berhenti dan mari mula, tempoh tidak telus untuk bersuci dan taharah. Sama je. Maksudnya, benda. 2 perkara yang diambil kira. Yang pertamanya, adat yang pernah berlaku. Yang keduanya, orang yang boleh dipercayai khabar ke dia. Okey, boleh faham Zul? Faham? Yang kedua benda, orang yang boleh dipercayai khabar ke dia begitu. Maka diambil kira. Ukuran dia, maksudnya perlu diambil kira orang yang pandai khabar ke dia gitu. Okey, tengok kita baca. Idzan qata'a damul mustahadah, apabila berhenti darah perempuan istihadah, ba'dal wudu, sebelum daripada wudu, wa qabla salah, dan sebelum daripada sembahyang, au fi athnai, ataupun pada tengah wudu. Kerana tahu berhenti pada tengah wudu melalui rasa. Orang perang kita ni apabila benda tu sentiasa berlaku kepada diri kita, keluar kerana darah, berhenti kerana, maka ketika tu kita dapat tahu bahawasanya dengan perasaan begini, rasa gini, darah tak ada. Dengan rasa gini, darah keluar. Okey, boleh? Baik. Au fi athna'i, ataupun pada tengahnya, tengah benda, tengah berwudu. Au athna'iha, atau tengah sembahyang. Tapi jangan lepas daripada sembahyang dah. Kalau lepas daripada sembahyang dah, selesai. Faham tak Zul? Maka falaha halan, maka baginya ada berapa keadaan? 2 keadaan. Yang pertama, al-halatul ula, keadaan yang pertama, imma alla ta'tada qita'ah, tidak beradat, tidak menjadi kebiasaan berhentinya, wa'audahu, dan kembali semula darah. Sebelum ni tidak pernah berlaku, darah berhenti dan datang balik. Sebelum ni. Faham tak Mi? Sebelum ni tidak pernah berlaku, darah berhenti dan datang semula.
Ketika ni fayajibu, ni hukum dia, fayajibul wudu, maka wajib dia kena berwudu. Faham tak lagi? Wajib dia kena berwudu. Baik. Lihtimal syifa, kerana ihtimal sembuh. Tengok wajib berwudu kerana ihtimal sembuh. Cuba tengok fayajibul wudu kita nombor 2 tayamum tak apalah. Tak payah baca lah tu. Lihtimal syifa, kerana ihtimal, apa ihtimal? Dia ada ihtimal kemungkinan sembuh. Dia kemungkinan tidak sembuh ada tak? Ada. Kemungkinan sembuh ada ke tak? Ada. Tapi kenapa dia kata kerana kemungkinan sembuh? Kerana kemungkinan sembuh adalah kemungkinan yang paling kuat. Okey, boleh faham? Kerana kemungkinan sembuh adalah kemungkinan yang paling kuat. Jelas tak? Kenapa kuat? Kerana darah tak ada. Tidak gitu? Okey. Wal aslu alla ya'ud. Asalnya bahawa tidak kembali darah. Betul tak gitu? Apabila darah berhenti kembali semula ke tak? Tak, pada asal begitu. Sebab benda kembali semula ni dipanggil benda yang baharu, benda arid. Okey. Jelas tak? Okey, wajib dia kena berwudu. Okey, fa in 'ada an qurbin. Maka jika kembali darah, anda cerita tak tadi? Tiba-tiba darah kembali semula an qurbin. Dekat. Maksudnya daripada tempoh berhenti kejap je mari pula darah. Hak sebelum daripada ni tak pernah pun darah berhenti. Ni darah berhenti. Okey. Wajib dia kena berwuduk. Sebelum daripada ambil wuduk, tiba-tiba darah mari semula. Daripada tempoh berhenti dan mari semula, tidak cukup pun tempoh untuk dia bersuci dan berwuduk. Jelas tak mi? Jelas tak? Ketika tu, situ barulah tabayyana baqa'u taharatiha. Nyata kekal bersucinya. Hak yang bersuci diambil tadi ketika darah sedang keluar, masih lagi kekal. Faham tak Zul? Anda cerita tak kisah ni masalah tu? Anda rakyat dah saat ni kan? Okey. Lakin tetapi lau ahramat bisalati qabla audihi lam tanaqid. Tetapi kalau sekiranya dia mengangkat takbiratul ihram lah ia dengan sembahyang. Okey, dia masuk sembahyang sebelum daripada kembali darah. Maksudnya sebelum daripada dia ambil wudu, sebelum darah kembali, dia akad dah takbiratul ihram. Ketika tu lam tanaqid, tidak terjadi sembahyang dia. Faham tak? Okey, warna cerita. Ni kali pertama dia datang istihadah. Sampai kali ke-19 darah berhenti. Sebelum darah berhenti, dia saat itu basuh dah, sumbat kapah dah, pakai cawak dah. Lepas tu berwuduk dah, cun nak sembahyang, darah berhenti. Okey. Oleh kerana sebelum ni tidak pernah beradat darah berhenti dan datang semula, maka wajib dia berwuduk kan. Tiba-tiba datang sekejap darah datang semula. Tempoh daripada berhenti dan datang semula tak sampai pun 3 minit. Okey, jadi bermakna ternyata masih lagi berbaki kekal taharah dia tadi. Boleh dia sembahyang dengan wuduk tersebut. Okey, boleh faham? Faham tak Gizo? Tetapi kalaulah masa permulaan berhenti terus dia sembahyang, dia tidak ambil wuduk. Faham? Orang kata awak kena ambil wuduk sebab darah berhenti. Dia kata biar malah ambil wuduk nak sembahyang juga. Tengah sembahyang darah datang. Okey, kalau dia sembahyang lewat, dia boleh guna taharah tadi. Tapi oleh kerana dia sembahyang awal, maka tak sah sembahyang dia. Sebab dia tidak sah? Kerana masa dia sembahyang saat itu dia taraddud. Dia syok tentang taharah dia. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Dia syok tentang taharah dia. Okey, apabila darah berhenti, taharah dia jadi tak tadi? Situ pada zahirnya tak jadi taharah dia. Tiba-tiba dia sembahyang juga. Tanpa dia ambil wuduk yang baru. Bermakna dia sembahyang dalam keadaan dia tidak ada taharah. Okey, boleh faham tak? Dalam keadaan dia tidak ada taharah. Dia kata ada kemungkinan darah datang semula dalam tempoh yang singkat. Baik, betul. Ada kemungkinan begitu. Jadi bermakna taharah dia adalah taharah yang tidak diyakini. Taharah yang diragui. Maka dia masuk dalam sembahyang dengan menggunakan taharah yang diragui, sebab itulah sembahyang dia tidak jadi. Faham tak Zul? Faham? Jelas ni tempat payah sikit ni. Kalau faham alhamdulillah, sebab ni tempat payah sikit. Jelas dah Tetapi dia tak sembahyang lagi. Okey, ni masalah yang pertama, ni masalah yang kedua. Dia tak sembahyang lagi. Oh, darah berhenti. Aku nak ambil wuduk mula. Kalau gitu kok nengung sekejap. Tiba-tiba darah datang balik 2 minit lepas daripada darah berhenti. Boleh tak dia sembahyang dengan wuduk tersebut? Boleh dah. Kerana di situ tidak ada lagi syok. Tidak ada lagi tidak ada lagi syok, ragu-ragu wuduk dia sah ataupun tidak. Sebab benda di situ ternyata wuduk dia tadi sah.
masih lagi berbaki sampai ke sekarang. Sebab tempoh berhenti baru sekejap saja. Faham tak Zul? Ketika tu kalau dia semayang, sah tak semayang dia? Sah semayang dia. Jelas tak? Tu maksud dia. Lakin law ahramat bis salati qabla audihi lam tan'aqid. Sebab dia li syuru'iha fihi ma'at taraddud. Kerana masuk dia dalam sembahyang, kerana masuknya perempuan mustahadah fihi fi ihram bis salah. Fihi fi al ihram bis salah. Dalam takbiratul ihram saat itu ma'at taraddud serta taraddud. Taraddud maksudnya taraddud ragu-ragu tentang taharah dia. Betul tak itu? Sebab taharah dia pada zahirnya batal kan? Jadi dia semayang dalam keadaan pada zahir taharah batal. Sah tak semayang dia? Tak sah. Lepas daripada tu dah datang semula, baru di situ barulah dia yakin, oh taharahku okey. Dia semayang dalam keadaan tidak ada ragu-ragu taharah dia bermasalah, maka sah semayang dia. Jelas tak? Tu dia. Baik. Kita tengok nombor 4. Walawin qata'a damuha ba'da as-salah fala qada 'alayha. Sekiranya darah dia berhenti selepas bersemayang. Kalau tadi sebelum semayang, tengah semayang kan? Tengah wudu. Ni darah berhenti selepas daripada semayang. Selesai dah semayang. Fala qada 'alayha. Ada qada tak? Tengok nota kaki, tidak ada qada dah. Ana cerita dah lagi masalah ni tadi. Ana cerita dah masalah ni kan? Baik. Yang pertama, yang keduanya, wa imma. Tadi imma kan? Hak ni bukan wa amma, wa imma juga Imma kadza wa imma kadza. Betul tak gitu? Ke wa amma tu? Wa imma. Imma kadza wa imma kadza. Betul tak gitu? Harah tafsil kan? Dan ada kala anta'ta dan qita'ahu. Beradab berhentinya darah. Wa audahu dan kembali semula. Okey, sama juga. Au akhbaraha thiqatun 'arifun bi'audihi. Sama ataupun mencerita kepada perempuan tersebut oleh orang yang boleh dipercayai, hak yang ada pengetahuan tentang darah dengan kembalinya semula darah. Darah ni membukti mari balik mula kat gigi Tapi orang hak yang khabar ke dia adalah seorang hak yang thiqah, yang boleh dipercayai dan yang mengetahui berkenaan dengan darah. Dia pakar bahagian sakit puang sebagai contoh. Jelas tak tu? Jadi maksudnya benda adab berlaku berhenti datang semula, ambil kira. Sama juga kalau ada orang hak yang thiqah, yang mempunyai pengetahuan dalam bab ni, khabar darah berhenti datang semula, kena ambil kira juga. Jelas tak? Jelas tak? Okey. Wa wasi'ah zamanul inqita'i, dan telus masa berhenti darah bihasabi adatiha, dengan perkiraan adatnya lah. Perkiraan hak yang lepas dah. Au ikhbari thiqatil arif, ataupun dengan perkiraan benda cerita orang hak yang thiqah, hak yang tahu saat ni tu. Thiqah orang yang boleh dipercayai, al-arif hak yang tahu tentang darah saat ni. Telus tempoh berhenti wudu'an, berwuduk, wassalah, dan sembahyang. Wuduk ni kalau sekiranya dia perlu berwuduk saja, kalau dia perlu mandi wajib kena kira tempoh mandi wajib. Sebab hak yang comel kena kata benda taharatan wassalah. Okey, boleh faham? Okey, wuduk seminit, sembahyang 5 minit kalau zuhur sebagai contoh. Jadi 6 minit semua sekali. Bi aqalli mumkin min wajibihima, dengan sekurang-kurang mungkin daripada yang wajib bagi keduanya wuduk dan sembahyang. Maksudnya ambil orang rekah-rekah aje. Faham? Ambil hak yang ringkas-ringkas sahaja. Lebih kurang dalam 6 minit. Contoh kalau sembahyang zuhur sekali dengan wuduk dia kan. Okey, jawab dia wajibah al-wudu, wajib kena berwudu. Wa izalatu ma ala farjiha minan najasah, dan kena hilang apa yang ada di atas kemaluannya daripada najis. Najis yang ada di atas kemaluan dia kena buang balik. Kan tadi kan ada najis tak? Bila darah berhenti kena bersih mula. Sebab dia wajib dia kena berwudu semula, kena hilangkan, kena buang benda yang ada pada kemaluan dia, najis-najis yang ada pada kemaluan dia. Sebab dia li imkani ada issadati ala wajhil kamal fil waqt, kerana boleh menunaikan sembahyang mengikut ada wajhil kamal, dengan sempurna di dalam waktu. Kan dia boleh sembahyang dengan sempurna kan? Dengan bertaharah sempurna. Orang yang sembahyang menggunakan taharah ketika hadas sedang keluar, orang tu dia tidaklah sempurna taharah dia. Faham tak lagi? Sebab tu dia panggil taharah dia taharah darurah. Jelas tak? Okey, habis. Okey. Falau sallat, maka sekiranya dia sembahyang min ghairi wudu'in, tanpa berwuduk. Tadi kabodah wajib dia kena berwuduk. Tiba-tiba dia sembahyang tanpa berwuduk, lam tasihha salatuha. Sah tak sembahyang dia? Tak sah sembahyang dia.
Imtaddal inqita'u amla. Berpanjangan berhenti ataupun tidak. Darah hok berhenti berpanjangan. Sejam berhenti. Tak sah semayang dia kalau dia ambil wudu. Ataupun tidak. Lepas berhenti, tak edang 3 minit mari mula darah. Tapi dia semayang sebelum daripada dia berwudu. Maka tak jadi juga semayang dia. Tadi kita cerita tak ada masalah ni. Kita cerita. Sebab dia litaraddudiha fi tuhriha. Kerana dia taraddud. Mana taraddud tadi? Syak. Ragu-ragunya pada bersucinya. Faham tak lagi? Pada taharah dia saat itu dia ragu-ragu. Tidak yakin dia saat itu bertaharah. Kerana apabila darah berhenti maka taharah dia terbatal. Ingat tak tadi? Kerana taraddudnya pada bersucinya halata syuru'iha pada ketika masuknya sembahyang. Syuru'iha ay syuru'iha al-mustahadah fi shalah dalam sembahyang. Okey, selesai ni. Walau ada damuha, sekiranya kembali oleh darahnya, Hakimi. Sekiranya kembali oleh darahnya fauran, segera. Maksud dia segera, lepas daripada berhenti, dak edang lama mana mari mula darah. Okey, boleh faham? Walau ada damuha, sekiranya kembali oleh darahnya fauran. Maksud dia fauran, asal makna faur, segera. Maksud dia, lepas daripada berhenti, tak edang lama mana, mari semula. Tidak sempat pun untuk tempoh bersuci dan sembahyang. Ketika itu istamarra wudu'uha. Kekal wudu'nya. Cerita tak sebelum ni? Cerita dah. Sebab dia li'adami wujudil inqita'il mughni 'anis salati bil hadathi wan najas. Kerana tidak ada inqita' berhenti. Okey, boleh faham? Berhenti yang tidak memerlukan sembahyang dengan hadas dan najis. Kita berhenti, kadang-kadang berhenti ni, okey, tak ada masalah. Nak semayang dengan berhadas dengan najis pun tak ada masalah. Sebab berhenti sekejap. Dia ada berhenti hak yang tak boleh. Mesti mu kena sembahyang tanpa berhadas, tanpa najis. Faham tak Zul? Kalau berhenti banyak, mesti mu kena sembahyang tanpa berhadas dan tanpa najis. Kalau berhenti yang sekejap, maka mu boleh sembahyang walaupun berhadas, walaupun ada najis. Ketika darah berhenti, tiba-tiba mari semula, maka bermakna wuduk dia masih lagi kekal. Sebab tidak ada berhenti. Berhenti mana? Berhenti yang tidak memerlukan kepada sembahyang bersama dengan hadas dan bersama dengan najis. Faham? Berhenti yang tidak memerlukan. Dia ada berhenti hak yang boleh memerlukan ni. Maksudnya boleh kita nak sembahyang sekali dengan hadas, sekali dengan najis. Okey, boleh faham? Maksudnya berhenti yang lama tak ada. Itu maksud li'adami wujudil inqita' al-mughni 'anis salati bil hadathi wan najas. Maksud tempoh berhenti lama tu tak ada. Hak ada berhenti sekejap. Okey, berhenti sekejap, tak ada masalah dia nak sembahyang dalam keadaan berhadas dan dalam keadaan menanggung najis. Sebab dimaafkan untuk dia. Jelas tak Zul? Itu maksud li'adami wujudil inqita'il mughni 'anis salati bil hadathi wan najas. Okey, habis. Tanbih. Ni satu peringatan. Wa mahallu butlani wudu'iha, tempat batal wudu'nya bima dzukir, dengan apa yang telah disebut tadi. Maksud dia apa yang telah disebut? Apabila darah berhenti, batal wuduk dia. Haitsu kharaja minha damun fi athna'ihi aw ba'dah. Ketika keluar daripadanya darah pada tengah wuduk ataupun lepas daripada wuduk. Ketika keluar darah ke tengah wuduk atau lepas daripada wuduk, barulah kira batal wuduk dia apabila berhenti lepas daripada itu. Faham tak Zul? Sekali lagi ya. Maksud batal wuduk tadi tu dengan sebab berhenti darah adalah ketika, berarti molek, ketika dia ambil wuduk darah keluar ataupun lepas daripada dia ambil wuduk darah keluar. Jelas tak? Jelas tak? Wa illa fala yabtul. Dan jika tidak begitu maka tidak batal wuduk je. Kalau tidak keluar darah tak batal wuduk. Mana tak keluar darah tak batal wuduk? Okey, gini. Dengar molek lagu mana contoh? Dia ni okey, darah istihadah datang. Tiba-tiba darah istihadah berhenti. Dia pun ambil wuduk. Okey, boleh? Dia ambil wuduk. Okey, boleh faham? Dia ambil wuduk setelah daripada darah berhenti. Jelas? Lepas daripada tu dia sembahyang. Ataupun berhenti darah saat itu lepas daripada dia ambil wuduk. Hak tadi dia ambil wuduk ketika ada darah. Hak ni dia ambil wuduk ketika darah telah berhenti.
Sebelum tu dia ambil wuduk ke tak? Tak. Lepas tu lepas daripada dia ambil wuduk, darah berhenti lama. Oh, berhenti lama. Adakah batal wuduk dia? Tak. Faham? Sebab dia ambil wuduk ketika darah telah berhenti. Dia yang membatalkan wuduk adalah darah keluar. Faham tak lagi? Jadi bermakna begini. Kalau ada orang puang darah, berhenti datang. Okey. Perhati molek. Ketika darah berhenti, dia ambil wuduk. Tiba-tiba darah datang balik. Masa dia ambil wuduk sana itu, darah berhenti. Tapi tempoh berhenti sekejap. Lepas tu darah datang semula. Lepas daripada darah datang semula, tiba-tiba darah berhenti sebelum daripada dia semayang. Maka batal. Sebab darah berhenti setelah daripada dia ambil wuduk. Faham tak, Zul? Ini perbezaan yang cukup halus ni. Kalau tak perhati, tak faham ni. Sebab hak ni haknya, kalau kita tengok, hanya disebut dalam hasyiah dan syarah kitab-kitab besar saja masalah ni. Tapi dia letak di sini. Hak ni hanya disebut dalam kitab-kitab besar. Dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita rasa payah, munasabah dengan payah. Kerana perbahasan ni dibincang dalam hasyiah. Kebanyakan hasyiah membincang masalah ni. Jelas tak? Tempat batal wuduk dengan apa yang telah disebut, iaitu berhenti darah, sekira keluar darah daripadanya ketika dia sedang berwuduk atau selepas daripada dia berwuduk. Dengan maksud, okey, darah berhenti, dia pun ambil wuduk. Okey, dia ambil wuduk. Lepas tu darah berhenti lama. Adakah batal wuduk tersebut? Tidak. Jelas tak? Dia boleh semayang dengan wuduk itu. Tapi kalau darah berhenti, dia ambil wuduk, tiba-tiba darah datang semula. Lepas tu berhenti pula. Dan berhenti pula lama. Berhenti pula lama. Maka waktu baru batal wuduk tadi. Sebab darah datang selepas daripada dia ambil wuduk. Jelas tak? Jelas tak? Okey. Okey, wa tusalli bihi qat'an kama sarraha bihi fil majmu'. Dan dia sembahyang dengan wuduk tersebut qat'an, dengan secara putus. Maksudnya tanpa ada khilaf. Sebagaimana apa yang disebut secara jelas oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Majmu' karangan Imam Nawawi. Okey. Selesai bab tu Oh, panjang Kita dah baca dalang lagi tapi tak apalah. Dalang orang yang pandai boleh baca sendiri. Sebenarnya apa hak yang dalang pun ana buat kesimpulan dah. Jadi daripada kesimpulan hak yang ana buat saat itu, kalau orang hak yang pandai baca bahasa kitab Arab, dia boleh baca sendiri dalang tu. Dan hak yang ana boleh buat kesimpulan saat ni membantu untuk dia faham apa hak yang disebut oleh di dalam nota kaki oleh pengarang kita. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, al-mabhatsu tsalits, perbincangan ataupun perbahasan yang ketiga. Fi suwaril mustahadah, pada bentuk-bentuk, pada rupa-rupa perempuan mustahadah. Dia perempuan mustahadah. Ni sebenarnya kunci perbincangan darah wanita. Kunci perbincangan darah perempuan adalah dalam bab mustahadah. Sesiapa yang mahir berkenaan dengan perempuan mustahadah, maka dia akan mahir dalam perbincangan dengan darah wanita. Kerana ini kunci di sini. Orang puang kalau tak ada masalah, dia keluar darah 6-7 hari je, tak ada masalah benda, maka mudah untuk dia. Tapi hak yang bermasalahnya ketika perempuan ada masalah, hak tu jadi susah. Apabila ada istihadah jadi susah. Bagi orang hak yang pandai, orang hak yang belajar, orang hak yang tahu, maka mudah bagi dia untuk selesaikan masalah dia. Tapi bagi orang hak yang dia tidak tahu, dia kena rujuk orang yang tahu. Dan kadang-kadang orang hak yang tahu saat ni tu, kita rujuk, bukan kita dapat jawapan selalu. Ana ada orang lain, ana sendiri. Ana sendiri soalan berkenaan dengan haid, istihadah, nifas terlalu banyak. Dan ana tidak sempat untuk jawab ke semua soalan. Melainkan kalau hak yang melibatkan benda hak yang terjadi kepada seseorang untuk dia sembahyang, ana akan jawab dengan segera. Tapi kena ke bawah, ni berlaku atas diri saya, ana akan jawab segera. Tapi kalau hanya ustaz ataupun ustazah untuk pengetahuan dia, menambah pengetahuan dia, ana tidak sempat. Sebab yang pertama, ana kena fokus ataupun kena hadam dulu soalan. Lepas tu lepas daripada tu, ana kena jawab. Lepas tu ana hadam soalan tu lama. Kita hadam kita kena tengok, kita kena kira Maksudnya mengambil masa kita.
Sedangkan ana start lepas daripada subuh, kita ada ngajar. Kita ada ngajar lepas daripada subuh. Sampai lepas tu maksudnya kita ada program-program kita. Faham? Lepas tu tengah hari kita kena rehat sekejap. Lepas daripada zuhur pula ada program. Dekat dengan asar pula ada program kita. Lepas daripada asar ada program kita. Lepas daripada maghrib ada program kita balik rumah kadang-kadang sampai pukul 10, kadang-kadang 10:30 malam. Jadi memang kita tidak sempat untuk jawab soalan. Dan kadang-kadang daripada pagi tu sampai tengah hari Jumaat direct. Lepas subuh sampai pukul 7. Lepas tu kita rehat sekejap makan. Pukul 8 start sampai pukul 9. 9 sampai pukul 10. Lepas tu kena pergi pulak Liga. Jam 40 minit. Lepas tu start daripada 11.30 sampai pukul start daripada pukul 11 sampai pukul 12.30. Lepas tu balik pulak. Kena pergi masjid sebab pengurusi masjid pulak. Jadi direct. Memang tak ada masa untuk jawab. Kalau orang tahu dengan benda jadual kita, memang orang akan faham lah. Tapi tak tahu, dia akan kata sombong. Kalau orang tahu, dia akan faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah kita ramai sebenarnya orang yang pandai-pandai bab darah wanita memang pandailah. Sama ada di kalangan ahli ilmu lelaki dan ahli ilmu perempuan. Baik. Jadi yang penting kita belajarlah. Apabila kita belajar, kalau berlaku kepada diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, kita dapat tolong selesaikan. Kita membantu permasalahan agama yang berlaku kepada orang, maka sebenarnya ada pahala yang cukup besar. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau adalah sahabat-sahabat kita yang tanya ana lambat jawab tu, ana mohon maaf banyak sebab ana kejaduan terlalu padat. Ni dekat lagi kita habis pukul 6 kan. Pukul 6 ana ada rehat sekejap aja ni. Lepas tu ana akan bertolak pergi kuliah maghrib pula. Balik kadang-kadang sampai pukul 10. Kadang-kadang lepas daripada isyak ada mesyuarat pula. Jadi memang jadual padat. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa agar Allah Taala memberi keberkatan kepada waktu kita. Jadi apabila Allah Taala bagi keberkatan waktu kita, insya-Allah kita dapat menyelesaikan banyak permasalahan atau banyak perkara. Baik. Okey, kita masuk dalam perbahasan yang ketiga, iaitu al-mabhathu tsalits fi suwaril mustahadah. Okey, tengok idza abarad dam akthar al-haid. Apabila melepasi darah. Abara makna melepasi. Melepasi darah perempuan aktsarul haid, sebanyak-banyak haid. Perhati molek dia tidak kata ni idza abaral haidu aktsarul haid. Dia kata gitu. Apabila melepasi darah haid, sebanyak-banyak haid. Tidak kata lagu tu. Sebab itulah antara benda yang penting bagi orang yang nak tanya bab haid, dia jangan kata gini, ustaz, darah haid saya start daripada hari pertama, darah haid mari sampai ke hari 15 mari lagi darah haid, hari ke-16 mari lagi darah haid. Orang nak tanya gitu. Sebab benda? Sebab awak kan buat dah hukum. Awak kata hari ke-16 darah haid saya. Jadi tak perlu tanya ustaz kalau gitu, tak perlu tanya ustazah, awak kan buat dah hukum. Awak kena kata mana? Darah saya start daripada hari pertama sampai ke hari 16 17. Awak tak boleh nak hukum lagi sebab kita dah tahu mana haid mana bukan haid. Tadi kalau kata hari pertama darah haid saya datang, hari kedua, hari ke-15 darah haid saya datang, 16 darah haid, 17 darah haid. Kalau gitu tak payah tanya. Kalau gitu sebab awak hukum belaka dah mana darah haid. Semua darah haid belaka. Kalau gitu awak kata gitu. Dia tak boleh kata gitu. Baik. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi depan sikit. Okey. Jelas Jelas. Dia kena kata mana? Darah. Kalau lepas daripada 15 hari kena kata darah. Sebab kita tak tahu darah tersebut haid ataupun istihadah. Okey, apabila darah melepasi sebanyak-banyak haid. Okey, berapa sebanyak-banyak haid? 15 yauman bilayaliha. 15 hari dengan malam-malamnya. Okey, kalau darah melepasi 15 hari, 15 malam, fahiya mustahadah, maka perempuan tu dikirakan sebagai perempuan mustahadah. Okey, boleh faham? Melepasi Dia kena ingat melepasi di sini adalah darah daripada hari ke-15 hingga ke-16 tidak berhenti. Kalau darah berhenti sebelum hari yang ke-16, tiba-tiba datang balik pada hari yang ke-16, maka perempuan tu bukan perempuan mustahadah. Mustahadah mengikut istilah ni. Perempuan tu dinamakan sebagai
perempuan yang haid, tetapi hari yang ke-16 adalah darah istihadah. Memang darah tu darah istihadah, tapi perempuan ni tidak dinamakan sebagai mustahadah yang diistilahkan dalam bab darah wanita. Sebab mustahadah dalam darah wanita ni adalah perempuan yang darah haid dia melepasi 15 hari tanpa berhenti. Yang mana dia terbahagi kepada 7 bentuk. Ada 7 golongan. Baik. Contoh ka'an ra'atid dama 16 yauman fa akthar. Seperti bahawa dia melihat darah 16 hari fa akthar ke atas. Wahya qisman, dia ada 2 bahagian. Al-qismul awal mustahadatun ghairu mutahayyiratin walaha 4 suwar. Yang pertama mustahadah yang tidak mutahayyirah. Dan ada baginya 4 bentuk. Okey, kita ada mustahadah mutahayyirah dan kita ada mustahadah ghairu mutahayyirah. Baik. Mustahadah mutahayyirah dengan mustahadah ghairu mutahayyirah. Okey, itu pembahagian yang pertama. Mustahadah yang bukan mutaghayyirah dia terbahagi kepada apa? Kepada 4. As-suratul ula. Surah yang pertama al-mubtada'atul mumayyizah. Perempuan yang kali pertama datang darah yang dapat membezakan sifat darah. Okey, nanti kita akan bincang apa maksud mubtada'ah dan apa maksud mumayyizah. Ni hak ni kita kena bincang pada hari Rabu ni. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu, kita buka ataupun kita masih masa yang masih lagi berbaki, kita cuba jawab soalan-soalan yang diajukan. Wallahu a'lam. Soalan dia Zul. Soalan pada bab lepas bahawa permulaan mula haid bahawa dikira apabila perempuan tahu sedar ketika itu. Ya, ya. Bagaimana jika perempuan itu tidak sedar tetapi disedari oleh suami? Contoh suami sedar darah isteri keluar pada pukul 4 pagi sedangkan isteri masih tidur. Adakah dikira mula haid pada 4 pagi? Okey. Apabila seorang perempuan mengetahui darah dia keluar bila, sama ada mengetahui melalui dia sendiri ataupun melalui cerita orang yang thiqah, maka suami dia orang yang thiqah, boleh dipercayai. Awak saya tengok masa saya bangun kopak tak pernah dah darah kat kain awak darah tu. Okey, kira masa untuk lelaki dia tengok buku kopak, kira buku kopak itulah permulaan kira darah dia. Melihat, mungkin dia melihat sendiri dan mungkin melalui orang lain melihat. Wallahu a'lam. Allahu Rabbi, ada tak petua untuk hindar daripada penyakit istihadah? Wallahu a'lam. Ana tak tahu petuanya. Cuma kita dua hak yang dituntut kepada kita. Yang pertamanya berusaha. Yang keduanya adalah benda berdoa. Okey, berdoa benda hak yang dituntut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Okey, itu usaha. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu doa. Okey, kita berdoa agar Allah Ta'ala maksudnya hik tak teratur, minta jadi teratur semula. Yang pertama doa. Manakala usaha kita kena tengok benda punca daripada kita hik tak teratur. Ada orang kerana pemakanan, ada orang kerana jamu. Tahu tak jamu? Kerana benda jamu, dia makan jamu-jamu tertentu sehingga kan hik tak teratur. Okey, elok daripada makan jamu. Ada orang kerana dia makan dia ambil ubat untuk mengelak daripada mengandung benda perancang sebagai contoh. Okey, punca daripada tu hik tidak teratur. Maka dia elok perkara tersebut. Kita termasuk dalam usaha. Wallahu a'lam. Sekiranya seorang wanita tidak ada soalan lepas. Sekiranya seorang wanita. Okey, selagi ana ingat soalan lepas. Ana beberapa kali ditanya berkenaan dengan perempuan yang keluar darah istihadah, boleh tak dia nak buat jamak takdim? Ana kata boleh. Dan ana kata masalah berwuduk tak ada masalah, sebab berwuduk dia berkait dengan masalah sembahyang. Cuma hak yang ana kena sebut satu lagi syarat, hak yang ana terlupa untuk sebut, ini kecuaian ana adalah ketika seorang tu melakukan ihtiyat, melakukan berwuduk untuk solat kali kedua, jangan mengambil tempoh masa yang lama. Okey, kalau dia mengambil tempoh masa yang lama, maka tidak boleh dibuat jamak takdim. Okey, jamak takdim boleh dilakukan oleh perempuan mustahadah, tapi dengan syarat mesti dia kena berwuduk untuk sembahyang yang kedua, dan mesti dia kena melakukan ihtiyat kali yang kedua untuk melakukan sembahyang yang kedua mengikut pandangan mu'tamad. Cuma muqabil mu'tamad boleh dia guna ihtiyat tersebut. Ingat tak? Jadi hanya dia mengambil wuduk sahaja atas pandangan yang kedua. Okey, ambil wuduk.
Dan tempoh ambil wuduk saat ni tu tak boleh main. Maksudnya jangan mengambil tempoh masa yang lama. Kalau tidak mengambil tempoh yang masa yang lama, sah sembahyang jamak takdim dia. Wallahu a'lam. Dan nak mudah buat jamak takhir. Itu lebih mudah lagi. Jelas tak? Nak lebih mudah lagi dah buat jamak. Sembahyang setiap sembahyang dalam waktu masing-masing. Wallahu a'lam. Ini bukan mutahayyirah, mutahayyirah lain. Ni perempuan mustahadah, mutahayyirah lain. Sekiranya seorang wanita tidak datang haid selepas pembedahan jahit kekal pada rahimnya, berlaku baginya hukum mustahadah atau tidak? Seorang perempuan, sekali lagi. Sekiranya seorang wanita tidak datang haid selepas daripada pembedahan jahit kekal pada rahimnya, berlaku baginya hukum mustahadah atau tidak? Okey, sekarang ni seorang perempuan dia buat pembedahan, lepas tu kemaluan dia, kawasan rahim dia kena jahit dan seumpamanya, maka akhirnya dak tubik darah gitu. Tubik darah ke dak? Tak nak tahu tubik darah ke dak. Kalau dak tubik darah tak ada lah. Istihadah ni darah. Tak ada darah tak ada istihadah. Tak ada gitu. Kalau ada darah, maka adalah istihadah. Kalau tak ada darah, tak ada istihadah. Kalau ada darah, adalah istihadah. Tapi kena ingat, bukan semua darah tu istihadah. Pada asalnya, haid ataupun nifas. Faham? Melainkan kalau melebihi tempoh sebanyak-banyak haid, tempoh sebanyak-banyak nifas, maka barulah terjadi istihadah. Okey, wallahu a'lam. Tak ada lah ke dah? Ya, ya. Tak ada Okey, tak ada dah. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada hari Rabu ni kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Wa iyyakum jami'an wa jazakumullahu 'anna khaira. Barakallahu fikum. Sama-sama. Allah yubarik fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.